Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, ini cikgu tunjuk macam mana cara menjawab soal latihan yang kamu buat tu. Macam mana kaedah untuk menjawab latihan yang diberikan. Cikgu tunjuk beberapa sajalah. Ini nombor 2A dan cikgu pin nombor 2B. Apa senaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang ini latihan yang dulu latihan yang sebelum ni. Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor berikut. 15. Okey, ingat balik faktor. Faktor tu apa? Okey, faktor tu ialah bahagi. 15. Macam mana kaedah cara buat? Okey, sudah diajar sebelum ni dalam video pengajaran. Okey, so kali ni tengok 15 bahagi 1 dapat 15 bahagi 2. Cek 15 bahagi 2. Bolehkah 15 bahagi 2? 15 bahagi 2 tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sebab jawapannya perpuluhan. Jadi kalau bahagi 2 tidak boleh, buat lagi dengan bahagi 3 lah. 15 bahagi 3 jawapan 5. Maksudnya boleh bahagi 3 dapat jawapan 5. Lepas bahagi 3 bagi 4. Okey, 15 bagi 4. 15 bagi 4. Okey, perpuluhan tidak boleh. Tidak boleh maksudnya 15 bagi 5 lagi. Bagi 5 jawapan tepat 3. So 15 bagi 5 dapat jawapan 3. So sekarang nampak, tengok dia sudah bersilang. Okey, so tidak perlulah kamu cari 15 bagi 6 bagi, tidak perlu 15 bagi 6 bagi 7 bagi 8 bagi 9 ya, tidak perlu. Itu lambat. So bila sudah jumpa yang bersilang ini yang sama begini, okey, maksudnya lepas 1 3 5, lepas 5 berapa? Tengok sini. Lepas 3 5, lepas 5 terus 15. So maksudnya 15 terus bahagi 15 sama dengan 1. Maka faktor bagi 15 ialah 1, 3, 5 dan 15. Inilah kita ambil yang ni faktor. Okey. Okey, itu contoh yang A lah. Okey, tengok contoh yang kedua, kita ambil D Kita ambil contoh D. Okey, kita ambil contoh D. Okey, apa kena buat? Sama juga. 48 bahagi 1 dapat 48. Lepas bahagi 1 bahagi 2. Berapa bahagi 2? Apa kalkulator lah. Okey, 48 bahagi 2 berapa? 24. Lepas bahagi 2 bahagi 3. 48 bahagi 3 16. Okay, ada tulis 48 bahagi 3 dapat 16. Kemudian bahagi 4. Okey, 48 bahagi 4. 48 bahagi 4 12. Ada jawapan, so boleh bagi 4. 12. 48 bahagi 5. Okey, tekan bagi 5. Bolehkah bagi 5? 48 bagi 5 perpuluhan, maksudnya tidak boleh bagi 5. Janganlah tulis 5 sini. Okey, 48 tidak boleh bagi 5 sebab dia perpuluhan. Bila tidak boleh bagi 5, test lagi dengan bagi 6. 48 bagi 6 dapat 8. Ada jawapan tepat. Okey, ni jawapan tepat 8. Maksudnya 48 boleh bagi 6 dapat jawapan 8. 48 bahagi 7 lagi. Okey, 48 bahagi 7. 48 bahagi 7. Okey, dapat perpuluhan.
Maksudnya tidak boleh dibagi 7. Jangan tulis 7 sini, tak boleh. Jadi 1, 2, 3, 5 tak boleh, 4 boleh, 6 boleh, 7 tak boleh, 8 lagi. 48 bagi 8, okey, dapat 6. So 48 bagi 8 dapat 6. Tengok, silang kan? Tengok. Okay, so maksudnya lepas bagi 8, bagi 9. Tapi tidak payah kamu lepas bagi 9. Apa kena buat? Tengok sini, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Lepas 8 berapa? Tengok sini, yang bahagian sebelah. 6, 8 lepas 8, 12. Maksudnya kena bahagi dengan 12. Okay, maksudnya kamu kena bagi 12 lah. Okay, so tulis 48 bagi 12 sama dengan berapa? 4. Ni sini. Lepas 12, 16. 48 bagi 16 dapat 3. 48 bagi 24 dapat 2. 48 bagi 48 dapat 1. So maksudnya ini adalah faktor bagi 48. So macam mana tulis? Maka faktor bagi 48 ialah senaraikan semula. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 dan 48. Maksudnya kena senaraikan semua lah. Okay. Ini jawapannya. Okay. Itu cara dia, kaedah dia. Okay, dah faham? Okay, tengok untuk latihan seterusnya. Okay, ni senaraikan nombor semua faktor perdana. Okay, sama juga faktor perdana, cari faktor yang tadilah. Faktor perdana kena cari faktor, lepas tu cari nombor yang perdana. Okey, 36, cari faktor 36. Sama, cari faktor keadaannya sama. 36 bagi 1. Berapa dapat 36 bagi 1? 36. Lepas tu 36 bagi 2. Berapa 36 bagi 2? 36 bagi 2. Okay, sama dengan 18. So boleh tulis 18. 36 bagi 3 lagi. Bolehkah bagi 3? 36 bagi 3. Boleh. 12 bagi 3 dapat jawapan 12. 36 bagi 4 lagi. Calculator. 36 bagi 4. 36 bagi 4. Tak boleh. Bagi 4 dapat 9 kan? Dapat 9. 36 bagi 5 lagi. Okey, 36 bagi 5. 36 bagi 5. Boleh perpuluhan, maksudnya tidak boleh bagi 5. Jangan tulis bagi 5. 36 bagi 6. 36 bagi 6 dapat 6 tepat. So maksudnya boleh bagi 6. Boleh bagi 6 dapat 6. Tengok, bila bahagi 6 dapat jawapan 6 bersilang. Sama sudah. Okey. Okey. Terus sama. Okey, yang tadi yang tadi tu ni bersilang. Samalah. Bersilang pun dia tidak sama. Dia tidak sama ni. Tapi dia bersilang. Ni bersilang. Dia tidak sama. Dia tidak sama terus kan. Yang ni dia terus sama. Okey, terus sama. Tahu sudah. Lepas 6 tu berapa? 1, 2, 3, 4, 6. Lepas 6 bukan 7. Kenapa bukan 7?
Sebab di sini lepas 6 9. So maksudnya bahagi dengan 9 lah. Maksudnya 36 bahagi 9. So sama dengan berapa? 4. Lepas 9 12. Lepas 12 18. Lepas tu 36. Maksudnya 36 bahagi 12 sama dengan 3. Lepas tu 36 bahagi 18 sama dengan 2. 36 bahagi berapa? 36. 36 sama dengan 1. Okay. So ini adalah faktor bagi 36. Okay. Ini semua faktor yang kuning ni semua faktor bagi 36. Tetapi yang mau sekarang adalah faktor perdana. Ni kita mau faktor perdana. Apa nombor perdana? Nombor perdana apa nombor perdana? Apa nombor perdana? 2 kan? 2 3 5 7 11 13 dan seterusnya. Biasa cikgu tulis, ini saya cikgu tuliskan biasanya. Cari. Ada tak di sini 2? 2 ada. Ada 3. 3 ada. Ada 5. Tiada. Ada 7. 11. 11 tiada. So faktor perdana bagi 36 ialah 2 dan 3. Maka faktor perdana bagi 36 ialah 2 dan 3. Okey. Itu jawapannya. Okey, boleh Itu untuk contoh. Yang B kamu buat sendirilah. Pasti betul kan? Okey, kalau yang ni salah, perbetulkan. Okey, kemudian contoh soalan yang ni. Okey, ungkapkan setiap yang berikut dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okey, pemfaktoran perdana ada 2 kaedah kan? Satu pembagian berulang, satu lagi pokok faktor. Okey, kita buat saja menggunakan pembagian berulang. Lebih senang lah. Okey, guna saja pembagian berulang. Itu lebih senang. Okey, yang ni kita buat guna pokok faktor. Ini kita buat pembagian berulang. Macam mana? 42 genap bahagi sifir 2. Jadi 42 bahagi 2. 42 bahagi 2 berapa? 21. Dapat dia 21. 21 genap. Bila genap 21 ganjil. Bila ganjil tidak boleh guna sifir 2. Maksudnya kena bahagi 3. Ingat nombor perdana. Perdana apa nombornya? 2 3 5 7 11 13 dan seterusnya. Ingat, balik-balik cikgu tulis ni. Okey, balik-balik cikgu tulis ni perdana. Okey, lepas bahagi, kalau genap bahagi 2. Kalau tak ada bukan genap bahagi dengan 3. Kalau tidak boleh 3 bahagi 5. Maksudnya 42 bahagi 2 21. 21 ganjil. Jadi tidak boleh bahagi 2. Bila tidak boleh bahagi 2 kena bahagi dengan apa? Bahagi dengan 3. So 21 bahagi 3 7. Okey, 21 bahagi 3 dapat jawapan dia 7. Okey, 7. 7 ganjil. Kena bahagi 3. Tak boleh bagi 3 bagi 5. Tak boleh bagi 5 bagi 7. Okey, 7. Cuba bagi 3. 7 bagi 3. Boleh? Tak boleh, perpuluhan. Jadi jangan kamu bahagi 3 sini. 7 bagi 5 perpuluhan. Jadi tidak boleh bagi 5. 7 bagi 7. 1 tepat. Maksudnya di sini kena bahagi dengan 7.
Maksudnya di sini bagi 7 dapat jawapan 1. So maksudnya inilah ungkapan dia. Maka 42 sama dengan 2 darab 3 darab 7. Okey, 42 ni adalah 2 darab 3 darab 7. Semua ni nombor perdana. Bila didarab akan jadi 42. Okey. Okey, B 120. Okey, 120. Okey, 120 tu kena buat pecah kepada 2. Genap guna sifar 2. 120 bahagi 2. Okey, 120 bahagi 2. Berapa dapat? 60. Maksudnya di sini 60. 2 sudah perdana. 2 turun. 60 genap. Bila genap guna sifar 2 bahagi 2. 60 bagi 2 berapa? 60 bagi 2. Tak pandai kalkulator. 60 bagi 2 dapat 30. So dia pecah 30. 2 turun. 2 turun. 30 pecah 2. Bila genap bahagi lagi dengan 2. 30 tu genap. Tahu kan genap? Genap di belakang dia 02468. 30 ni kosong belakang, jadi genap. Bila genap bahagi 2. Kenapa 2? Sebab 2 ni nombor perdana. Okey, so bahagi 2. So 30 bahagi 2 bahagi 2 dapat 15. Maksudnya 15. Okey. Masih lagi nombor ini, nombor ganjil. Ganjil bahagi dengan sifar 3. Kalau tidak boleh 3, sifar 5. Okey, so maksudnya 2 turun. 2 turun. 2 turun. 15 pecah kepada 2 bahagian. Sebab dia ganjil guna sifar 3. So 15 bahagi 3 dapat 5. So 15 bahagi 3 dapat 5. Tengok. Perdana, 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 perdana. Semua perdana kan? Ni nombor perdana. 2, 3, 5 semua perdana. So bila semua sudah jadi perdana, selesailah sampai situ. Selesailah pengiraan. Maka 120 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5. Okey. Boleh faham Okey, semua faktor sepunya. Ini faktor sepunya bahagi sajalah. Okey, cikgu tunjuk satu yang A. Okey, cikgu uji makan masa. Tunjuk satu saja. 12. Senaraikan faktor bagi 12. 12 faktor bagi 12. 12 bagi 1 12. 12 bagi 2 6. 12 bagi 3 4. 12 bagi 4 3. Tengok bersilang. Bila bersilang, lepas 3 4. 4 lepas 4. Lepas 4 tengok yang ni. Lepas 4 6. Maksudnya bahagi 6. Maksudnya 12 bahagi 6 sama dengan 2. 12 bahagi 12 sama dengan 1. Okey. Itu 12. Sekarang 30 lagi. 30 bagi 1 30. 30 bagi 2 15. Ini sudah kita buat balik-balik tadi kan. 30 bagi 3 10. 30 bagi 4 tak boleh. 30 bagi 5 6. 30 bagi 6
5. Tengok, jumpa, bersilang. Okey, maksudnya 1, 2, 3, 5, 6. Lepas 6 10. Jadi bagi 10 lah. Jadi 30 bagi 10 dapat 3. 20 bagi 15 2. 30 bagi 30 dapat 1. So sekarang apa kena buat? Cari faktor yang sama. Okey, yang ni faktor bagi 12. Yang ni faktor bagi 30. Cari yang sama. Yang bagi kuning tu cari yang sama. Mana sama? Yang sama ni 1. Sama kan? Lepas tu 2. 2. Lepas tu 3 ada sama. Okey, 3. Lepas tu 4 ada tak sama. 4. 6 ada sama. Ada 6 sama. 12 sama. Tiada, habis. So faktor sepunya, maka faktor sepunya bagi 12 dan 30 ialah senaraikan semualah. 1, 2, 3 dan 6. Okey. So ini jawapannya lah. Okey, yang B sama C kamu buat sendiri. Tengok contoh ni. Kalau yang A, kalau salah buat pembetulan. Okey, seterusnya faktor sepunya terbesar. Okey, faktor sepunya terbesar kita guna kaedah ada. Okey, faktor sepunya ada beberapa kaedah. Kita boleh cari guna kaedah penyenaraian ataupun kaedah pembagian berulang ataupun kaedah pemfaktoran pokok faktor kan, ataupun kita panggil pemfaktoran padana. Tapi kita buat ni yang paling senang. Dia tidak bagi tahu, dia tidak minta guna cara apa-apa, jadi guna cara yang paling senang. Paling senang kaedah pembagian berulang. Okey, pembagian berulang kita guna dengan nombor perdana. Okey, kita ambil contoh D lah. Okey, D 30 72. Okey, mau bagi berapa? Genap. Bila genap, dua-dua genap, boleh bagi 2 kan. Ini genap, ini genap. Jadi boleh guna sifar 2. So, bagi 2. 30 bagi 2 dapat 15. Okey, simpan jawapan 15. 70 bagi 2, simpan jawapan sini. Bahagi dulu baru simpan jawapan ni. 72 bahagi 2 sama dengan 36. So 36 simpan sini di bawah dia. So 36. Dan sekarang ini ganjil, ini genap. Maksudnya tidak boleh guna sifar 2. Jadi kena guna sifar berapa? Sifar yang bukan 2 lah. Okey, sifar ganjil yang perdana. Apa nombor perdana? Okey, sifar 2 ni. Cikgu tulis lagi sekali. 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kenapa tiada nombor 9 sini? Sebab 9 bukan nombor perdana. Dia ganjil tapi bukan nombor perdana. Mana 4? 4 bukan nombor perdana. Dia nombor perdananya 2 genap. Okey, so sekarang ni 15 dengan 36 bahagi berapa? Sebab 1 ganjil, 1 genap, tidak boleh guna sifar 2. So kena guna sifar 3. Kita cuba dengan sifar 3. Boleh ke sifar 3? 15 bagi 3 dapat 5. Test 36. Boleh ke 36 bagi 3? 36 bagi 3 12. Maksudnya 2 boleh bagi 3. Maksudnya bila bahagi 3, sini dapat 5, sini dapat 12. Okey. So sekarang ini 5, 12. Boleh bagi 3? Memang tak boleh lah bagi 3.
kena bagi 5. Yang ni hanya boleh bagi 5 ya. Sebab dia nombor perdana. Adakah ini boleh bagi dengan 5? Tengok. 5 bahagi 5. 1 ni boleh. 12. 12 bahagi 5. Boleh? Tak boleh kan? So, bila satu boleh, satu tak boleh, maksudnya selesailah. Kenapa tidak test bagi 7? Sebab di sini sampai 5 saja. Dia tidak boleh bahagi dengan nombor besar daripada dia. Memang tak boleh. Dia kena bahagi dengan nombor yang lebih kecil. Lebih kecil sama ada 2, 3, 5. 2 tak boleh, matematik tak boleh. Sebab dia ganjil, tak boleh bagi genap. 5 bagi 3 tidak boleh. Kita sudah testkan 5 bagi 3. Okey. 5 bahagi 3 memang confirm tak boleh perpuluhan. So kita test bagi 5. Bagi 5 pun sama tak boleh. Yang ni pun tak boleh. So bahagian jawapannya adalah 2 dengan 3. Okey, ambil yang ini. Okey, ambil yang ni. Okey, maka fx TB bagi 30 dan 70 ialah 2 kali 3 sama dengan 6. So ganda answer punya terbesar bagi 30 dan 70 adalah 2 kali 3 6. Okay, so tengok balik ulang-ulang. Kamu cuba buat pembetalan. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih.